Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita akan belajar 3 perkara. Okay, pertama kita akan belajar dulu kosakata. Lepas tu kita akan belajar peribahasa untuk kamu selitkan di dalam karangan untuk bahagian C, karangan panjang. Dan juga cikgu akan bagi teknik menjawab ataupun tips untuk menjawab soalan karangan panjang bahagian C. Okay, jadi kita tengok dulu, kita akan tengok dulu kosakata. So kosakata, apa ni kosakata? Okay. So kosakata, kita ada dua jenis kosakata. Okay, kita ada dua jenis kosakata. Satu umum dan satu kosakata istilah. Jadi contohlah kan, kalau kamu ada kerja rumah, contoh. Cari kosakata umum dengan cari kosakata istilah. Kosakata ni sebenarnya adalah kalau dalam bahasa English dia adalah vocabulary. So kosakata ni kalau kamu ada kerja rumah kosakata, maksudnya kamu cuma perlu buka kamus, okay? Buka kamus dan cari maksud perkataan tersebut. Itu adalah maksud kosakata. Maksudnya ayat, okay? Satu perkataan yang kalau secara umum maksudnya yang kita akan guna seharian. Kalau istilah adalah sesuatu yang lebih tepat. Okay, jadi contohlah kan, kalau kamu ada kerja rumah tentang kosakata, maksudnya kamu cuma perlu buka kamus dan tengok maksud perkataan tersebut. Okay, tengok maksud perkataan tersebut. Itu adalah kosakata. Okay, so kita tengok kita ada dua jenis kosakata vocabulary. Okay, so kosakata umum adalah sebab dia pun umum kan, so kita guna perbualan seharian setiap hari. Jadi dia bukannya khusus. Sesiapa sahaja yang boleh guna. Sebab itulah nama dia umum. Okay? Sebab itulah nama dia umum. So, kita ada kosakata istilah. So, kosakata istilah ni adalah sesuatu yang lebih tepat. Okay? Yang lebih tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. So, kosakata istilah. Contohnya, istilah sains. Pernah dengar? Istilah sains. Okay? Contohnya istilah yang digunakan dalam fizik, okay, kalau ataupun biologi ataupun istilah yang digunakan dalam matematik, kan? Jadi benda tu adalah khusus dalam kita punya bidang ilmu pengetahuan. Kalau umum maksudnya yang selalu kita guna setiap hari. Okay, jadi siapa-siapalah sahaja boleh guna. Tapi kosakata istilah adalah contohnya istilah dalam sains, istilah dalam matematik, istilah dalam contohnya geografi, contohnya istilah dalam kemahiran hidup. Jadi itu adalah benda yang lagi khusus, okay? Yang hanya mungkin subjek sains sahaja yang ada istilah tersebut. Okay? Itulah maksud kosakata istilah. Dia adalah tepat dan dia khas, okay, dalam bidang pengetahuan sains contohnya, dalam bidang matematik contohnya, dalam bidang geografi contohnya. Okay? Jadi kita tengok hari ini untuk kosakata hari ini cikgu akan ajar maksud 9 kosakata. Okay? Ataupun 9 perkataan cikgu akan ajar hari ini maksud dan juga contoh. Cikgu ada bagi beberapa gambar, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan lebih jelas. Jadi kita tengok dulu yang pertama. Okay? So yang pertama cikgu bagi adalah ganjaran. Okay, jadi apa maksud kosakata ganjaran? Apakah maksud perkataan ganjaran ni? So ganjaran ni adalah yang diberikan, okay, atau diterima sebagai tanda telah berjasa. So itu adalah yang positif, yang baik maksudnya. Okay, contohnya yang macam ni. Okay, menerima ganjaran atas jasa yang telah dilakukan. So contohnya kalau orang ni, okay, contohnya kalau orang ni telah berjasa, contohnya kepada masyarakat, okay, ataupun dia telah menderma, kan? Jadi ataupun dia telah membantu, contohnya membenteras jenayah. Jadi ini adalah ganjaran, sesuatu yang diberikan untuk membalas ataupun menghargai jasa, menghargai kebaikan yang orang tu sudah bagi dengan kita, dengan masyarakat kita contohnya. Okay, contohnya kalau ada orang ni dia membantu membuat contohnya bangunan untuk anak-anak yatim, okay, ataupun dia mengajar tapi tidak
dia mengajar, lepas tu dia memberikan lagi tempat, tempat untuk contohnya pelajar-pelajar yang contohnya anak yatim gitu untuk belajar. Jadi orang tu telah memberi kebaikan. Telah memberi kebaikan kepada orang lain ataupun telah memberi kebaikan kepada masyarakat. Jadi kita kena bagi dia ganjaran. Kita kena bagi dia sesuatu untuk menghargai dia punya jasa baik. Benda baik yang dia sudah pernah buat. Tapi kalau kita tengok dari segi negatif pula, ganjaran ni adalah contohnya balasan perbuatan jahat. Contohnya balasan perbuatan jahat. So contohnya macam kalau orang membuat jenayah, contohnya macam ni, merompak, mencuri, bila mereka telah ditangkap polis, mereka akan dimasukkan di dalam penjara dan mereka akan mendapat hukuman. Itu adalah ganjaran kepada orang yang berbuat jahat. So dia ada ganjaran untuk orang yang berbuat baik, dia juga ada ganjaran yang untuk orang yang berbuat jahat. Itu adalah negatif maksudnya. Jadi ni adalah maksudnya ganjaran. Macam gambar ni lah. Kamu ada contohnya pingat. Ataupun sijil. Sijil untuk menghargai jasa seseorang. Yang ni adalah ganjaran dari segi negatif. Hukuman. Kena penjara contohnya. So kita tengok yang kedua. Mengulang kaji. So kita tengok apa maksud mengulang kaji. Apa maksud kosakata mengulang kaji. So mengulang kaji di dalam kamus maksud dia adalah kajian semula atau mengkaji semula. So maksudnya mengulang kaji ni adalah contohnya kamu sudah pernah belajar benda ni. Dari dari muka surat 1 hingga muka surat 10 contohnya dekat sekolah. Lepas tu kamu ingin mengulang kaji. So mengulang kaji adalah kamu baca semula. Kamu baca semula daripada muka surat 1 hingga muka surat 10 contohnya dekat rumah, ataupun dekat perpustakaan. Jadi benda tu sudah kamu lalui, sudah kamu belajar. Mengulang kaji adalah kamu ulang. Kamu ulang semula apa benda yang kamu pernah baca di sekolah, kamu ulang balik baca benda tu mungkin dekat rumah, mungkin dekat perpustakaan contohnya. So macam ni mereka sedang mengulang kaji pelajaran yang lalu, pelajaran yang mereka telah pelajari. Macam ni lah dia tengah baca buku. So nombor 3, gigih atau kegigihan. Jadi untuk yang video ni cikgu akan buat mungkin sekali atau 2 kali sebulan. Kalau cikgu bagi kamu sesuatu bahan bacaan, kalau kamu tidak faham, kamu boleh tulis. Kamu boleh tulis, kamu boleh bagi cikgu, ambil gambar ataupun taip, kamu boleh bagi cikgu dan cikgu akan sediakan satu video macam ni lah untuk jelaskan apa maksud kosakata yang kamu tidak faham. Jadi kita sambung nombor 3, gigih atau kegigihan. So apa maksud gigih ni? So gigih dalam kamus maksudnya kesungguhan atau keteguhan. Maksudnya bersifat gigih. So maksudnya orang tu dia tidak akan berputus asa, dia akan buat juga. Dia akan buat bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh. Dia walaupun penat, dia akan berusaha lagi. Berusaha, dia tidak akan putus asa. Jadi itu adalah gigih. Dia akan buat segala yang diperlukan demi mencapai kejayaan. Apa-apa saja. Contohnya kalau macam pelajar ni, dia adalah seorang atlet contoh. Jadi dia akan sentiasa bersukan, sentiasa berlatih. Walaupun penat, dia akan sentiasa berlatih. Itu adalah maksudnya gigih. Supaya dia akan berjaya kelak. Itu adalah maksudnya gigih. Ataupun macam ni, restoran ni, pemilik restoran ni. Mungkin dulu dia mulakan dengan tempat yang kecil, contohlah. Lepas tu lama-lama dia mempunyai restoran sendiri. Bagaimana dia mempunyai restoran dia sendiri? Dia mula daripada bawah. Bagaimana? Dengan usaha dia yang gigih. Walaupun susah, dia teruskan juga. Kalau dia mahu, dia akan gigih berusaha tanpa berputus asa. Itu adalah gigih ataupun kegigihan. So kita tengok pula nombor 4 adalah kemalangan. Apakah maksud kemalangan? So kemalangan, dalam kamus adalah apa-apa bencana yang berlaku dengan tidak disangka-sangka.
Okay, kejadian yang memasakkan yang berlaku dengan tidak diduga. So, kemalangan ni adalah apa-apa bencana yang berlaku dengan tidak disangka-sangka. Okay, kita tidak sangka. Maksudnya, kalau kemalangan tu, kita tidak sangka yang kereta ni akan berlanggar dengan kereta ni. Ataupun mungkin kereta ni berlanggar dengan motor. Ataupun ada pejalan kaki yang kena langgar. Kita tidak tahu benda tu akan berlaku. Okay? Itulah dia tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu benda ni akan berlaku. Kemalangan ni akan berlaku. So, bila dia mengalami kemalangan, maksudnya datangnya sesuatu bencana yang tidak disangka-sangka. Yang dia tidak terfikir pun yang akan terjadi. Itu adalah maksud kemalangan. Okay? Contohnya, Johan mengalami kecederaan teruk dalam satu kemalangan kereta. So, mungkin kereta ni dengan kereta ni salah satu adalah milik Johan. Jadi dia mengalami kecederaan teruk. Maksudnya dia punya luka tu memang teruk lah. Dia punya luka dia boleh nampak isi, boleh nampak tulang. So tu adalah kecederaan teruk. Okay, dalam satu kemalangan kereta. Maksudnya satu kejadian kereta langgar dengan kereta yang tidak disangka. Yang tidak dia terfikir pun akan terjadi. Okay, jadi kita tengok yang kelima. So, cikgu ingin jelaskan 9. Kita hampir separuh. Okay, so kita tengok pameran. Apa maksud pameran? Okay, so pameran dalam kamus adalah pertunjukan barang-barang untuk dijual. Okay, so contohnya pameran ni dia akan susunkan semua barang-barang yang akan dijual. Contohnya dia akan buka dari hujung kedai ke hujung kedai, letak kotak, letak meja. Okay, supaya dia ingin memberitahu kita bahawa ada barang untuk dijual. Contohnya kalau kamu tengok sini, pameran buku. Okay, pernah pergi pameran buku kan? Okay. Di pameran buku adalah di mana dia ingin tunjukkan barang-barang yang boleh dijual. Okay, contohnya buku-buku. Pameran buku adalah di mana kamu boleh beli banyak sangat buku. Semua buku-buku tu adalah dijual. Dan selalunya pada harga yang lebih rendah. So, itu adalah gunanya pameran. Okay. Bukan saja pameran buku, kita juga ada pameran komik, okay, pameran muzik, okay, jadi ataupun pameran barang antik. Jadi, terpulang kepada apa yang ingin dijual. Okay, ataupun apa yang ingin ditunjukkan kepada orang awam. Okay. Kalau bukan untuk dijual pun adalah untuk ditunjukkan kepada orang awam. Okay, so contoh ni pameran buku sedang dijalankan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, jadi kalau kamu tengok pula yang ke-6. Okay, so ke-6 adalah kenduri. So kenduri ni adalah suatu majlis jamuan makan untuk meminta berkat, mendoakan orang yang telah meninggal dan lain-lain. So ni adalah kenduri. Soalnya bila kita minta berkat, contohnya kita ingin minta restu. Okay, ataupun kita buat majlis kenduri ni untuk orang yang telah meninggal dunia. Okay, jadi yang ni dalam gambar ni cikgu dia bagi contoh. Saya rasa nak jemput mereka ke kenduri kahwin kita. Okay, maksudnya dia mahu jemput orang tu pergi ke kenduri kahwin. So contohnya ni. Okay, ni adalah orang yang akan berkahwin. Okay, pengantin. Jadi satu ni, okay, satu kotak ni adalah kenduri. Kenduri apa? Kenduri kahwin. Okay? Okay, maksudnya kenduri ataupun majlis untuk meminta berkat apabila mereka telah berkahwin. Okay, so dalam kenduri ni ada banyak benda terjadi. Okay, ada orang menari, ada orang menyanyi, okay, ada orang makan. So ni adalah, okay, ini adalah kenduri. Okay, jadi kita tengok pula yang ke-7. Okay, jadi kalau kamu kurang faham, kamu boleh ulang video ni ataupun kamu boleh tanya cikgu bila-bila. Okay, jadi kita tinggal 3 lagi kosa kata. Okay, jadi kita tengok pula nombor 7, pelawak. Jadi apakah maksud kosa kata pelawak ni? Apa maksudnya? Okay, so kita tengok pelawak ni maksudnya adalah meminta supaya ikut bersama atau datang. Ataupun paling senang mengajak. Paling senang pelawak ni adalah macam, contohnya kamu ada kawan. Okay, kamu ada kawan dan kamu cakap, marilah pergi rumah saya. Tu adalah bahasa paling mudah. Ataupun
marilah datang ke rumah. Itu adalah pelawak. Maksudnya kamu mengajak orang tu untuk datang ataupun ikut kamu pergi ke sesuatu tempat. Contohnya rumah. Okey, macam ni. Dia mempelawar, dia mempelawar saya datang ke rumahnya. Maksudnya dia mengajak saya datang ke rumah. Dia bawa saya untuk pergi ke rumahnya. Macam contohnya Ali tu tanya, jomlah kamu pergi rumah saya. Itu adalah pelawar sebenarnya. Itu maksudnya pelawar. Contohnya macam ni, Upin dan Ipin. So, contohnya Upin dan Ipin dibawalah kawan-kawan dia. Dia cakap, okey, marilah jumpa. Okey, marilah datang ke rumah saya. Contohnya masa hari raya. So, itu adalah pelawar. Dia cakap, marilah jom makan. Makan, ada nenek saya ni masakkan. Okey, ada nenek saya ni masakkan. Contohnya daging, daging rendang ke apa, masa hari raya. So, itu adalah maksudnya pelawak. Dia cakap, datang ke rumah. Okay, so kita tengok pula yang terakhir adalah sahih dan juga tebing. So, ini adalah slide terakhir sebelum cikgu bagi kamu latihan. Jadi, latihan seterusnya adalah, latihan untuk hari ini adalah cikgu bagi kamu soalan pemahaman. Okay, supaya kamu akan ada bahan bacaan. Okay, jadi kalau kamu ada bahan bacaan, kamu baca satu persatu. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh bulatkan, kamu boleh bagi tahu cikgu saya tak faham maksud ni, boleh cikgu terangkan dan cikgu boleh sediakan video. Okay, sediakan video untuk jelaskan apakah maksud ayat yang kamu, perkataan yang kamu tidak faham. Okay, jadi kita tengok pula yang ke-8. So, ke-8 kita ada perkataan sahih. Okay, sahih atau kosakata sahih. So, sahih ni adalah umum lah kan? Sebab dia tidak kaitan dengan benda yang tepat, tadi kaitan dengan ilmu. So, pasti, sahih maksudnya adalah pasti, benar, sah ataupun dapat diakui, diterima. So, sahih ni maksudnya adalah benda yang betul. Itu paling senang. Benda yang betul, benda yang sah, benda yang benar. Okay? So, kita hanya boleh kongsi laporan yang positif atau yang sahih. So, maksudnya kita cuma boleh kongsi apa-apa benda yang positif, yang baik ataupun sesuatu yang benar, sesuatu yang betul. Okay? Yang betul ataupun sah. Kalau benda tu tidak betul, kalau benda tu salah, maksudnya benda yang kamu kongsi itu adalah berita palsu. Okay, itu maksud dia sahih. Okay, so sahih ni selalu kena guna. Okay, selalu kena guna dalam soalan. Jadi mungkin pelajar sukar untuk faham, tapi sahih ni maksudnya adalah benda yang benar. Okay, ataupun paling senang adalah benda yang betul. Okay, so kita hanya boleh kongsi laporan yang positif atau yang betul. So maksudnya bila kamu ada benda yang tidak sahih, so dia akan dikenali sebagai contohnya berita palsu, berita yang salah, berita yang orang viralkan saja tapi tidak benar. Okay? Tidak benar. So sahih ni adalah benda yang benar, benda yang sah, okay? Benda yang baik sebenarnya. Okay, so nombor 9, kita tengok sini pula tebing. Apa maksud tebing? Okay, so tebing kalau dalam kamus, tepi atau pinggir sungai yang tinggi serta curam. So, sini kamu contohnya kamu ada sungai. Okay. Ni kamu contohnya kamu ada sungai. So, selalunya tebing kita dengar dekat dalam peribahasa. Bagai aur dengan tebing. Okay, jadi tebing ni maksudnya adalah kalau kamu ada sungai contohnya. Okay, ini adalah sungai. Okay. Kalau contohnya kamu ada sungai, tebing adalah di bahagian tepi ni. Okay, di bahagian tepi ni ataupun contohnya kalau kamu ada sungai, ni sungai kan? Okay. Contohnya kalau kamu ada sungai, ni adalah sungai. Jadi tebing adalah di bahagian sini. Bahagian tepi, okay, bahagian tepi sungai yang tinggi. Ni adalah tebing. Okay. Ni adalah tebing. Itu adalah tebing. Di tepi-tepi sungai. Contohnya berenang ke arah tebing, orang tu cakap. So, benda ni selalunya kita guna bila contohnya kita tengok orang tu semakin hanyut ataupun kita takut kalau orang tu lemas.
So kita cakap berenang ke arah tebing. Contohnya orang tu tengah berenang sungai. Tiba-tiba arus dia sangat kuat, air tu. Kuat betul air tu. Jadi orang tu makin lama makin jauh daripada sini. So seseorang tu mungkin akan menjerit berenang ke arah tebing. Jadi orang tu akan cuba pergi ke arah sini, ke arah darat. Okay? Ke arah jauh daripada air supaya dia tidak akan hanyut. Dia tidak akan tenggelam. Okay? Jadi contohnya kalau ada seseorang sini, lepas tu air tu makin kuat ke arah sini, kita tidak mahu orang tu hanyut. Jadi kita suruh dia pergi ke arah tebing. Okay? Ke arah tepi sungai. So adalah tebing. Bagi awal dengan tebing. Okay? Tapi bagi awal dengan tebing, bukannya kita ingin menceritakan sesuatu tentang tebing dan awal. Bukan. Okay? Jadi kita tengok pula soalan. Jadi untuk ni, soalan, cikgu akan bagi soalan pemahaman. Okay? Ada beberapa soalan pemahaman dalam bentuk objektif. Okay? So pemahaman dalam bentuk objektif, tapi teks dia adalah panjang. Teks yang panjang ataupun sederhana panjang. Jadi bila kamu baca satu persatu, kalau kamu tidak faham ayat tersebut, dan kita akan tengok. Okay? Cikgu akan tengok dan cikgu akan buat satu video untuk jelaskan maksud beserta gambar. Supaya cikgu harap kamu, kalau kamu jumpa lagi perkataan tu, kamu tidak akan terfikir apa maksud perkataan tersebut. Okay, jadi cikgu ada beberapa latihan. Okay, so semua adalah dalam bentuk objektif. Okay, semuanya adalah dalam bentuk objektif. Jadi kamu cuma perlu bulatkan sahaja. Okay, adakah A, adakah B, adakah C. Okay, jadi kalau kamu tengok, kamu ada teks yang panjang. Kalau kamu tidak faham, contohnya membimbangkan apa, boleh beritahu cikgu. So nanti cikgu akan sediakan mungkin minggu-minggu hadapan. Okay, so mungkin cikgu akan buat untuk ni 2 kali atau 3 kali seminggu. Okay, jadi kamu tengok contohnya proses, cikgu saya tak faham. Itu tulis, bagi tahu cikgu. Ataupun mencemarkan apa ni cikgu. Jadi cikgu akan sediakan video macam ni lagi. Okay, untuk beritahu kamu apa maksud kosakata. Okey, jadi kita akan bertemu di video yang seterusnya.